Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar SKR 2B. Jadi hari ini kita nak adakan kelas online berkaitan dengan SKR 2202 LMP 0203. Ini adalah topik terakhir bagi SKR 2202 yang mana melibatkan amali, yang mana melibatkan kerja penyelenggaraan ke atas wheel hub dan juga knuckle. Okey, kemungkinan besar ada pelajar di sini yang tak pernah lihat, tak pernah tahu apakah itu wheel hub dan knuckle, lagi pelik didengar kan. Okey, jadi hari ini saya nak memperkenalkanlah wheel hub dan juga knuckle. Jadi saya terus nak bawa kepada amali lah, saya terus nak bawa kepada amali. Kemudian nanti baru kita lihat dia punya secara teori, apakah itu wheel hub dan juga knuckle, dia punya fungsi dan sebagainya. Okey, bersedia tak semua nak lihat dia punya proses amali? Sedia cik, sedia. Okey, alhamdulillah. Boleh je. Boleh no. Jadi kita nak lihat amali. Okey, sewaktu kelas sewaktu saya tayangkan video, jadi siapa yang ada soalan boleh bertanyalah. Tapi kalau tak ada soalan, saya berharap untuk silent lah dia punya mikrofon dia. Sekejap saya tengok mana saya letak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini. First saya nak share dulu your entire screen. Kenapa tak boleh Sekejap saya cuba buka YouTube. Sekejap sebentar Bismillah. Okey, semua nampak ke? Nampak tak? Oh, ada lagi orang nak masuk. Admit dulu. Nampak tak video yang saya share? Minta seorang respon, 2 orang. Nampak tak? Saya nak sunyi lah pula budak-budak ni. Hello? Cik, nampak cik. Nampak Okey, sekejap saya buka balik. Kalau dah nampak, jadi kita nak menonton dulu video. Kalau tak faham nanti tolong bertanya teruslah. Tapi sewaktu proses saya menayang video ni, saya akan stop lah untuk sesi penerangan. Jadi saya harap semua dah bersedia dengan pen lah. Pen iaitu alat tulis dan juga kertas, supaya nanti awak boleh catat dan boleh buat terus laporan amali. Okey, saya terus on play lah, play video. Bismillah. Selamat pagi semua. Bunyi cik. Selamat datang. Bunyi dah? Sensei 1999. Pada hari ini Dengar? saya hendak menerangkan rakaman video untuk kelas amali. Untuk kelas amali yang mana melibatkan modul SKR 2202. Tak dengar tu. Sekejap saya admit dulu. Abdul Hafiz. Bismillah. Baik, mana dia?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Selamat datang ke channel Sensei 1939. Pada hari ini saya hendak melakukan rakaman video untuk kelas anak. Kejap. Saya terbuka yang Mozilla ni. Dan SNC 0203, iaitu merombak rawat will hub. Jadi untuk merombak rawat will hub ni kita memerlukan alatan-alatan tangan dan juga. Okey, jadi kita perlukan alatan tangan. Jadi alatan tangan yang bagaimana yang kita perlukan. Jadi awak kena lihat betul-betul video ni. Kalau boleh tolong salin terus atas kertas video alatan-alatan tangan yang akan digunakan sewaktu proses merombak rawat will hub dan knuckle. Okey, saya continue. Jadi saya nak tunjukkan alatan-alatan tangan juga. Okey, saya stop sekejap sebab ada student nak masuk. Okey. Okey, ini adalah antara alatan-alatan tangan yang akan awak gunakan. Yang pertama sekali semestinya bakul lah. Kita perlukan bakul. Okey. Kita ada bakul untuk meletak alatan tangan dan juga komponen-komponen. Long nose, common plier, flat screwdriver. Okey, jadi kita ada long nose, kemudian kita ada common plier dan juga flat screwdriver. Flat screwdriver. Okey, saya continue. Ball joint remover. Kita ada spanner, set spanner. Kita ada ini adalah tingkat socket. Tingkat socket ni sesuai untuk buka nut roda. Okay, sebab dia tebal. Dan kita ada set socket. Okay, sesuai dengan ratchet, handle dan sebagainya. Kemudian kita ada stop range. Okay, kita ada stop range. Seterusnya kita ada hydraulic floor jack dan juga safety stand, dan kita juga ada glove dan juga penyendal tayar, penyendal roda ataupun wheel shock. Okay, itu antara alatan-alatan tangan yang akan digunakan. Jadi kita lihat bagaimana proses untuk melaksanakan kerja. Okay, jom kita lihat. Ini adalah kenderaan yang akan digunakan untuk proses PNP kita pada hari ini, iaitu Naza Forza. Proses pertama adalah untuk melonggarkan nut roda pada bahagian hadapan sebelah kiri. Lepas roda. Okey, itu adalah kaedah yang betul lah. Kaedah di dalam bengkel yang betul lah, ikut law peraturan dalam bengkel. Yang pertama, apabila kita jack kenderaan, pastikan safety stand diletakkan di tempat yang sebenarnya. Okey, kemudian yang penting, awak punya tayar tu mesti kita sendal. Kena letak penyendal ataupun wheel choke orang panggil lah, wheel choke orang panggil. Kita letak penyendal, kemudian langkah seterusnya kita aktifkan parking brake. Itu adalah untuk langkah-langkah
keselamatan. Wajib di follow lah, wajib diikut. Kalau awak buat ujian amali pun, benda tu akan diambil kira. Itu adalah markah daripada segi keselamatan. Iaitu yang pertama, okey, jack di tempat yang sepatutnya. Okey, kita jack kenderaan pada tempat yang betul, and then letak safety stand pada tempat yang betul. Kemudian turun kenderaan dengan perlahan-lahan. Pastikan kenderaan sama tinggi ya. Jangan sengit sebelah. Pastikan kenderaan tu sama tinggi kiri kanan. Yang seterusnya, pastikan tayar belakang disendalkan dengan penyendal supaya kenderaan tak boleh bergerak ke belakang. Dan yang terakhir, tolong aktifkan parking brake. Itu langkah keselamatan lah untuk kenderaan dan juga untuk mekanik. Jadi saya nak stop sekejap sini sebab ada student nak masuk lagi. Okey, saya nak sambung seterusnya. Okey, kita lihat, kita tonton. Belakang diletak dengan penyendal, pastikan handbrake kita tarik ya. Dia pastikan parking brake kita aktifkan. Selepas kita pasangkan kenderaan dengan safety stand dan juga penyendal tayar, jadi kita tanggalkan roda hadapan. Okey, sewaktu tanggalkan roda hadapan, sepatutnya kita kena ada bakul lah seperti yang saya buat tersebut. Jadi dengan adanya bakul, kita boleh kawal kita punya alatan tangan dan juga komponen-komponen kenderaan. Tekan roda hadapan di bawah badan kenderaan. Kita akan menanggalkan wheel hub nut. Wheel hub nut bersaiz 30 kan. Ini adalah wheel hub nut, jadi kita kena longgarkan dia terlebih dahulu. Okey, longgarkan dia terlebih dahulu. Jika kita ada pembantu, kita boleh membantu kita untuk pijak brake untuk. Okey, untuk longgarkan wheel hub nut ada beberapa kaedah lah yang kita boleh gunakan. Yang pertama, kita boleh guna egan. Tapi bukan egan yang kecil, tapi egan yang besar, yang buka tairi lori tu. InsyaAllah boleh terbuka walaupun seorang. Kita boleh tembak dengan egan. Kalau tak ada egan, okey, kalau kita ada rakan yang lain, kita boleh suruh rakan yang lain untuk pijak brake pedal supaya dia punya disk dicengkam. Yang ketiga, kalau tiada siapa-siapa di bengkel, okey, sekarang kita tonton macam mana kaedah dia. Pastikan yang dia punya brake disc tidak berputar dan memudahkan untuk kita membuka dia punya nut. Tapi jika kita tiada pembantu, kita perlu letakkan besi di sini untuk menahan dia punya brake disc daripada berputar. Besi ya, ini kedudukan besi yang tertahan, dan di sini kita letak soket lah untuk membukanya, dan kemudian kita boleh force dia untuk terbuka. Guna egan pun boleh, tapi saya ajar semua menggunakan kaedah manual lah. Kita tak guna sembarang alat bantuan. Okey, power tool. Jadi yang letak elok-elok, ini kita letak di atas, kemudian kita akan longgarkan dia. Okey, sekarang telah dilonggarkan. Okey, apabila kita dah longgarkan dia, kita kena tanggalkan komponen-komponen yang lain, iaitu brake caliper dan juga ball joint beserta dengan knob. Ini adalah bahagian ball joint yang kita perlu tanggalkan. Untuk tanggalkan ball joint, kita perlu tanggalkan dia punya crown nut ataupun castle nut di sini. Crown nut ataupun castle nut, kita panggil dia sebagai castle nut lah. Sepatutnya di sini pada castle nut dia ada cotton pin untuk lock dia, untuk matikan dia daripada berputar. Tapi di sini dia punya cotton pin telah hilang. Jadi kita perlu tanggalkan dia punya castle nut. Jadi kita tanggalkan. Okey, castle nut
telah ditanggalkan. Jadi sekarang kita perlu untuk keluarkan dia punya ball joint. Untuk keluarkan ball joint kita ada dua kaedah. Satu menggunakan ball joint remover dan satu lagi kita guna hammer. Okey. Untuk menanggalkan ball joint kita perlu pasangkan semula castle nut di sini, jangan sampai maksimum, ikat separuh sahaja di sini. Okey, kita ikat, kita ada gap lagi di sini. Kita menggunakan hammer. Okey, kita menggunakan hammer, jangan diketuk pada bahagian ini. Jangan ketuk, jangan sama sekali ketuk di sini untuk tanggalkan dia punya ball joint keluar. Jangan jangan sama sekali ketuk di sini sebab ia akan menyebabkan ball joint kita akan mengalami kerosakan dan berkemungkinan besar perlu ditukar baru. Okey, jadi macam mana kita nak keluarkan ball joint? Kita ketuk di bahagian sini. Okey, kita ketuk di sini. Okey, kita ketuk di sini, bukan ketuk di sini lah. Kita kena ketuk kuat. Okey, kita kena guna momentum yang sangat kuat untuk ketuk. Bila kita ketuk, dia akan secara automatik akan tertolak ke atas, terkeluar sendiri disebabkan oleh gegaran. Kita ketuk di sini. Okey, ingat jangan ketuk di sini, tetapi ketuk di sini. Okey, ketuk di sini. Jika kita mempunyai ball joint remover, itu adalah yang terbaik. Ya, kita tanggalkan kita punya ball joint dengan menggunakan ball joint remover. Okey. Untuk menggunakan ball joint remover, kita perlu pasang crown nut ataupun castle nut di sini. Bila kita dah pasang castle nut di sini, kita untuk ball joint remover ni dia ada bahagian yang terbuka. Okey, bahagian yang terbuka dan bahagian yang sebeginilah, dia ada jaw di sini. Okey, kita masukkan begini. Okey, masukkan begini dan kita putarkan bahagian belakang. Okey, begini. Nampak begini ya. Okey. Apabila kita ikat bahagian belakang, kita force bahagian belakang, rahang di bahagian sini dia akan menolak kita punya ball joint ke atas dan rahang bahagian atas akan menolak ke bawah. Jadi dia akan menolak ball joint terkeluar daripada dia punya knuckle. Okey, steering knuckle arm ni, dia akan keluarkan ball joint. Tapi yang paling penting mesti dipasang dengan castle nut. Jika kita tak pasang castle nut, kita bimbang dia punya ball joint rib akan rosak, akan jadi cendawan. Okey, contohnya macam mana saya nak tunjuk. Okey, saya tanggalkan semula. Jika kita tak pasang crown nut, bahagian sini dia akan jadi bulat dan kembang. Bila bulat dan kembang, jika kita nak pasang semula crown nut, dah tak boleh pasang. Sebab tu kita kena letak crown nut dan baru kita letak, okey, baru kita pasangkan dengan ball joint remover dan baru kita putar untuk force dia keluar. Okey. Jadi untuk yang ball joint ni telah dilonggarkan lah. Okey. Apabila saya buka ni dan kita boleh tarik keluar. Okey, tarik keluar. Kita perlu menanggalkan caliper brake ataupun brake caliper daripada dia punya berpasangan lah. Okey, so kita kena tanggalkan bahagian sini lah. Untuk tanggalkan brake caliper dia bergantung pada jenis brake caliper lah. Untuk brake caliper jenis ni dia pasang dengan satu sahaja ball di belakang sini. So kita longgarkan ball ni lah untuk mengeluarkan brake caliper. Okey, kita telah tanggalkan dia punya bowl, guide pin bowl. Kemudian kita kena tanggalkan bahagian pin ya, bahagian pin. Okey, pinnya terletak pada bahagian sini ya. Ini dia punya pin. Okey, dia punya pin, lock pin dia untuk memegang dia punya brake hose kepada bahagian absorber. Untuk tanggalkan pin ni kita hanya perlukan long nose sahaja.
sepit bahagian sini dan kita tarik keluar. Okey, ini dia punya pin. Okey, untuk dia punya hose, brake hose pin. Okey. Sekarang dia punya brake hose dalam keadaan free dan kita boleh tanggalkan lah. Okey, kita tanggalkan dia punya brake caliper. Okey, ini dia punya brake caliper telah ditanggalkan. Okey, brake caliper telah ditanggalkan. Kita akan tanggalkan dia punya brake. Okey, dia punya brake bracket di sini. Okey, kita akan tanggalkan dua, satu dan dua bolt. Dua bolt lah sini, satu, dua bolt saiz 19. Kita akan tanggalkan dia. Okey, kita tanggalkan. Dua-dua telah kita tanggalkan dua-dua bolt. Kita sebelumnya kita ikat semula sini. Kita tak mau dia hilang kan. Tak mau dia tercicir nanti hilang tak ke mana-mana. So, langkah pertama kita ikat semula dan kita letak dalam bakul. Sekarang hanya tinggal absorber yang ikat mengikat dia punya wheel hub. Okey, absorber dan juga lower arm. Okey, absorber dan juga lower arm saja. Jadi kita nak tanggalkan lower arm terlebih dahulu, kemudian baru kita tanggalkan dia punya absorber. Sebelum tu kita boleh keluarkan dia punya disc. Okey, saya telah keluarkan dia punya disc. Ini ventilated disc lah, ventilated disc untuk disc hadapan Okey, kita simpan. Dan kita tanggalkan dia punya soket, wheel hub soket lah. Okey. Ini dia punya drive shaft sebenarnya untuk drive shaft. Okey, nut ni dia ikat di antara wheel hub dan juga drive shaft. Okey, telah ditanggalkan. Okey, ini dia punya nut saiz 30 Saiz 30 dia punya nut. Proses seterusnya adalah untuk menanggalkan dia punya lower arm. Okey, lower arm ball joint. Nah, lower arm. Okey, lower arm. Ini adalah lower arm ball joint. Yang ini yang kita nak tanggalkan sekarang. Nak tanggalkan lower arm ball joint ni, kita perlu tanggalkan bolt pengikat dia terlebih dahulu. Saiz 16, soket 16, jadi kita longgarkan dia. Okey, dah longgarkan. Apabila kita dah longgarkan, kita sudah tanggalkan dia. Kita percepatkan kerja kita dengan menggunakan ratchet. Okey, masukkan ratchet dan kita telah ditanggalkan dia punya bolt untuk lower arm ball joint bolt telah ditanggalkan. Kemudian kita boleh keluarkan kita boleh pisahkan dia daripada hub. Ini wheel hub, knuckle dan ini adalah lower arm. Okey, atas ni adalah bahagian untuk wheel hub, bahagian bawah ni adalah untuk lower arm. So kita akan pisahkan dia. Okey, kita akan pisahkan dia. Pisahkan lower arm daripada ball joint, daripada knuckle hub. Kita cuma perlu tuwilkan dia. Okey, nampak kita perlu tuwilkan dia dan keluarkan dia daripada soket tersebut. Okey. Terusnya adalah untuk menanggalkan absorber. Okey, memisahkan di antara hub knuckle ni dengan absorber. Jadi kita lihat So kita kena tanggalkan dua nut ni dan keluarkan dia punya bolt. Bolt. Mungkin dia guna camber bolt. Okey, kita lihat macam mana.
Dua-dua dia guna bowl yang biasa. Jadi kereta ni tak pernah untuk adjust dia punya camber. Tak adjust dia punya camber. Kedua, bowl yang biasa. Keadaan selepas kita tanggalkan wheel hub dan juga knuckle daripada kenderaan, yang tertinggal hanyalah dia punya absorber, lower arm, ball joint, tie rod ball joint untuk steering system, dan juga brake caliper. Itu yang tertinggal, dan di bawah sana adalah drive shaft. Okey, drive shaft. Steering knuckle ataupun wheel hub yang telah ditanggalkan daripada kenderaan. Yang telah saya laksanakanlah, kalau boleh saya nak student pun buat benda yang sama, iaitu menggunakan bakul, untuk mengawal alatan tangan dan juga komponen-komponen kenderaan yang kita tanggalkan. Tanpa menggunakan bakul, possibility, kemungkinan untuk kehilangan tools adalah sangat tinggi, dan juga kehilangan komponen-komponen adalah sangat tinggi. Jadi dinasihatkan untuk menggunakan bakul apabila kita melaksanakan tugas, supaya kawasan kerja lebih bersih dan tersusun, dan meminimumkan kehilangan komponen dan juga alatan tangan. Okey, untuk student, untuk pengetahuan, ini adalah knuckle. Ini adalah knuckle. Okey, yang besi stongkol ni, satu ni kita panggil dia sebagai knuckle. Atas ni yang ada dua lubang ni, ini sambung kepada bahagian absorber. Yang tepi ni, ini sambung kepada steering. Okey, tie rod end. Okey, tie rod end ball joint. Ini. Kemudian yang dua lubang ni, ini adalah untuk brake system, dan yang bawah ni adalah untuk lower arm. Lubang yang paling besar ni adalah untuk dimasukkan drive shaft dan juga wheel hub. Okey, wheel hub dipasang pada lubang ni. Yang stongkol hitam ni, ini adalah knuckle. Okey, ini yang dipanggil sebagai wheel hub. Okey, wheel hub dipasangkan kepada knuckle. Wheel hub dipasangkan kepada knuckle dan jadi satu unit. Okey, wheel hub ni didatangkan dengan dia punya bearing dalam dan bearing luar. Okey, kita lihat Ini adalah wheel hub. Okey, wheel hub dan knuckle. Orang panggil dari knuckle, dan ada juga orang panggil sebagai wheel hub. Wheel hub ni bahagian mana? Okey, wheel hub ni bahagian mana? Ini bahagian wheel hub. Okey, ini wheel hub. Okey, ini sambung kepada bahagian disc brake lah. Okey, dalaman ni ada wheel hub, dan ini juga ada untuk steering knuckle. Maksudnya bagaimana? Okey, steering. Jadi dia sebenarnya dia datang sekali. Untuk bahagian harapannya sekali datang. Untuk independent suspension system macam ni. Independent suspension system memang begini dia punya wheel hub dia. Okay. Apa fungsinya benda ni? Benda ni berfungsi apabila kita pasang roda pada bahagian sini. Okay, pasang roda pada bahagian sini, dan roda ini akan diputarkan. Roda ini akan diputarkan oleh drive shaft yang dipasang pada bahagian sini. Drive shaft dipasangkan pada bahagian sini. Okay, drive shaftnya akan dimasukkan pada bahagian sini lah. Okay. Dan bahagian hujungnya ni disambungkan pada bahagian gearbox lah. Apabila kita start engine, kita masuk gear, putaran dari engine dipindahkan pada gearbox. Gearbox akan memindahkan daya pindah kepada bahagian drive shaft, dan drive shaft akan memutarkan bahagian hadapan. Okey, hub akan berputar. Okey, bila berputar, roda pun juga akan berputar. Faham tak? Okey, roda pun juga akan berputar disebabkan oleh putaran daripada drive shaft. Okey, apa kerosakan yang biasa berlaku? Okey, apa kerosakan yang biasa berlaku? Ianya melibatkan bearing. Okey, sebab hub ni dalam dia ada bearing. Okey, dia ada bearing.
Kalau tak ada bearing, lagi cepat rosak lah kan. Dia mesti ada bearing untuk membuatkan putaran sangat sempurna, sangat smooth lah. Okey, jadi dalam ada bearing. Jadi kerosakan yang kerap berlaku disebabkan oleh bearing. Okey, bearing. Ini adalah bahagian bearingnya. Okey, bearing dia ada dua bahagian, bahagian dalam dan bahagian luar. Untuk tanggalkan bearing tersebut, kita perlukan compress mesin. Kita perlu compress keluar dia. Okey, kita perlu press dia. Press mesin, kita perlu press dia keluar. Okey, kita press keluar, kita pisahkan bahagian hadapan dan juga dia punya tuan rumah. Apabila kita dah pisahkan, baru kita akan boleh lihat dia punya bearing di dalam. Amat malang sekali, college kita tiada tiada mesin tersebut. Jadi saya tak boleh nak tunjukkan macam mana nak guna compression machine. Okey, kita nak guna dia punya kita nak compress dia keluar, kita nak press dia keluar. Jadi saya boleh tunjuk begitulah. Jadi kerosakan yang biasa berlaku disebabkan oleh bearing. Okey, bearing mungkin bearing telah haus, mungkin bearing telah pecah. Okey, dua keadaan lah. Biasanya dia punya simptom macam mana? Dia punya simptom apabila kita bawa kenderaan di atas jalan, dia akan menghasilkan humming noise. Okey, dia akan menghasilkan bunyi yang berdengung. Bunyi yang biasanya tak timbul tapi timbul, bunyi berdengung. Biasanya kalau kita buat kereta biasa, okey, memang berbunyi tapi dia tak akan hasilkan humming. Okey, tapi apabila berlakunya kerosakan ke atas hub bearing dia, jadi dia akan hasilkan humming noise, ataupun kalau lagi teruk kerosakan, dia akan menghasilkan geseran yang sangat kasar. Okey. Kemudian bagaimana kita nak memastikan yang dia punya wheel hub, okey, macam mana kita nak memastikan yang bearing wheel hub ni masih lagi okey ataupun telah mengalami kerosakan. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak kenal pasti yang dia punya bearing telah haus ataupun telah rosak. Satu daripada bunyi humming noise, satu lagi kaedah adalah kita dengan memegang tayar kenderaan tersebut. Jadi saya nak tunjukkannya bagaimana. Jom kita saksikan. Kehausan, kerosakan yang berlaku ke atas bearing wheel hub, kita mesti apungkan tayar kenderaan sebegini. Kita mesti jack dia dan apungkan. Pertama kita pegang bahagian atas, dan yang kedua kita pegang bahagian bawah dan kita cuba goyang. Goyang, tolak tangan atas ke dalam, tarik tangan bawah keluar. Okey, kita ulang. Kita ulang. Kita rasa. Bukan begini ya. Kalau begini memang gagal lah. Kalau begini bukan tapi dia mesti atas dan bawah. Jika kita pegang atas dan bawah dan kita cuba goyangkan dia dan dia bergoyang, itu menunjukkan wheel hub bearing kita telah mengalami kausan dan kerosakan. Okey, contohnya, kalau kita goyang-goyang bahagian atas bawah dia bergoyang begini, itu menunjukkan kerosakan yang sangat teruk lah. Tapi kalau kita pegang bahagian atas, pegang bahagian bawah, kita cuba tolak atas bawah tapi tak rasa dia punya pergerakan, bermaksud wheel bearing tersebut masih lagi okey. Kemungkinan humming mungkin datang daripada bunga roda. Okey, bunga roda, bunga tayar. Pertama, untuk pemasangan semula kita punya wheel hub, kita pasang wheel hub terlebih dahulu pada bahagian dia punya lower arm ball joint. Okay, kita masukkan. Okey, kita masukkan. Dah masuk rapat, kita pasang semula dia punya bowl, ikat semula bowl dia. Okey, ini dia punya bowl, kita pasang semula bowl. Tak perlu diletakkan semula, nanti kita letakkan. Okey, sebelum kita sambung bahagian atas, kita
perlu memasang semula bahagian dry shaft yang telah tertanggal. Sebentar tadi kita perlu pasangkan semula. Pasangkan semula bahagian dry shaft, bahagian dalamnya, tripod joint. Kita sambungkan kembali pada tripod joint. Kemudian saya akan masukkan semula bahagian spline, dry shaft masuk ke bahagian pada bahagian wheel hub. Apabila dah masuk semula, kita pasangkan semula dia punya absorber bolt, sambungkan semula absorber pada bahagian hub. Okey, kita sambungkan semula bolt. Dan seterusnya adalah memasang semula bahagian brake disc. Okey, masukkan brake disc. Okey, begitu. Okey, kita masukkan brake disc. Apa yang kita nak buat? Kita pasangkan semula bahagian dia punya gasket lah. Okey, kita maksudnya kita belum bermain kan? Kita nak cukup bermain, tapi kita belum bermain kan? Kita agak-agak kita buat bahagian dia punya brake bracket itu kita letakkan bahagian sini. Kita pada pinggang. Sekarang seterusnya kita pasang bahagian yang kita bahagian bawah Okey, size 16. Ya. Kita letak dia, kita rapatkan dulu dengan menggunakan bracket. Okey, kita dia menggunakan sensor dan dia letakkan. Okey. Letak, pakai menggunakan ini, pakai letak menggunakan ini. Kita dalam 50 ya. Okey, jadi kita begini set
Mula nak mudah kita pasang dulu dia punya brake caliper. Okey, kita pasang brake caliper. Untuk pasang brake caliper, pastikan bahagian ini masuk terlebih dulu lah. Okey, kita masuk terlebih dahulu. Kemudian kita pasangkan. Okey, yang bahagian hose-nya kita pasangkan pula klip. Okey, ini klip. Okey, ini klipnya kita pasangkan pula ya. Okey, supaya dia tak tertanggal. Yang pasang macam ni, jangan ikat lagi sebab kita masih ada brake pad. Kita pasangkan dulu brake pad. Okey, pasangkan dulu brake pad. Okey, kita pasang. Kita pasang, kemudian kita tutup. Kita tutup. Okey, tutup kaliper, baru kita pasang semula bahagian timur depan pelintingan. Kita masukkan klip. Ini adalah klip. Kita pasangkan pula dia punya steering ball joint. Ini aero end kan? Aero end ball joint. Okey. Steering aero end ball joint kita pasang pula. Okey. Kita pasangkan pula aero end ball joint. Pasang pula dia pasang. Dan pada untuk okey, dalam kes macam ni, apabila saya putar capsule nut, okey, dalaman dia sekali, dia punya stud berpusing sekali, okey, dia berputar sekali dengan stud di dalam ni. Bagaimana kita nak memastikan yang stud di dalam tak berputar? Okey, ada beberapa kaedah lah yang boleh digunakan. Memastikan kita boleh memastikan dia punya stud dengan menggunakan brake wire ataupun kita boleh guna safety stand lah, check dia bagi naik lah. Jadi saya guna brake wire untuk memastikan dia punya stud supaya tak berputar dengan dia punya nut. Okey. Jadi saya berjaya untuk memasang satu nut dan mengelakkan dengan ketat daripada berputar. Itu kaedah yang boleh digunakan lah, antara kaedah yang boleh digunakan. Kita start. Jadi semua dah pernah dipasang. Okey. Yang terakhir sekali yang kita nak letakkan adalah bahagian hadapan ni lah. Okey, pada hadapan ni. Ini dia punya nut, wheel hub nut. Kita pasang semula wheel hub nut, kita semula pada bahagian drive shaft. Okey, kita semula pada bahagian drive shaft. Ini drive shaft ni kurang dalam 30, disorotkan lebih kurang dalam 140 Newton meter, ataupun bergantung kepada spesifikasi kenderaan
Forza ni. Okey, kalau Forza cakap, Nazam Forza cakap perlukan ukuran dalam 120 meter, kita akan ikat 120 meter. Kalau dia kata 140, 140. Tapi sekarang ni sebab spek dia kita tak ada, spesifikasi dia tak ada, jadi kita buat anggaran dalam lingkungan 130 hingga 140 Newton meter. Okey, kita rapatkan dulu. Okey, buat dia putar, kita guna hentikan putaran dia. Bawah tu kurang penting lah. Okey. Okey, 140 meter cukup lah. Okey. Kita ikat bahagian absorber dengan wheel hub ataupun dengan knuckle kita telah ikat, kita telah sambung. Kemudian brake caliper kita telah pasang dan kita telah ikat. Tyro end ball joint telah kita ikat, telah kita sambung, dan juga lower arm ball joint telah kita ikat. Bermaksud sekarang ni okey, kita perlu pasang semula roda lah. Kita pasang semula roda pada bahagian wheel hub. Kita pasang roda, okey, kita pasang roda mudah saja. Kita letakkan roda pada bahagian kenderaan wheel hub dan kita angkat dan kita pasang mudah. Roda ni ringan memasang semula wheel hub dan terakhir memasang semula roda dan diketatkan. Jadi wajib bagi setiap mekanik, wajib bagi setiap pelajar untuk melaksanakan 5S 5S, menyusun semula semua peralatan dan juga menyimpan semua peralatan yang telah digunakan di tempat yang asal. Ini wajiblah dilakukan, dilaksanakan supaya bengkel sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat untuk digunakan. Kerja amali yang telah saya Okey, itu adalah kelas amali kelas amali yang saya telah laksanakan. Bukan awak telah laksanakan, saya telah laksanakan untuk tontonan semua pelajar. Untuk tontonan, itu demo lah saya buat bagaimana situasi sebenar amali. Jadi masih lagi berada di dalam talian ataupun macam mana ni? Boleh tunjuk video masing-masing. Ada tak? Hello? Dah tidur ke?
Ada lagi? Okey, okey. Ada, Aktif. ada. Aktif. Ni. Aktifkan kamera, aktifkan kamera. Kita nak bertentang mata. Okey, nak bertentang mata. Cuma silent je, bagi silent tapi kita nak bertentang mata. Okey, tak apa. Yang Hazwan tak apa, dah nampak dah muka si apa? Kawan baik. Okey, kita nak bertentang mata. Di mana Muhammad Aidil Putra ni? Muhammad Anwar Syafiq, Azrul Hakimi dengan Laila nama muka atas di mana ni? Okey, Fakrul Arifin ada. Okey, jadi yang hadir pada hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 orang sahaja yang hadir, termasuk dengan Raja. Raja mana Raja? Sekejap saya perbesarkan sekejap. Oh. Ya, cik, ya, ada cik. Ada sekejap. Ramai sikit dah. Okey, ada lebih kurang dalam 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 4 ke 3, 12. Ada 11 orang pelajar sahaja. Okey, jadi kita nak discuss sedikit sebelum kelas kita berakhir lebih kurang dalam pukul 12. Jadi kita nak discuss berkenaan dengan laporan amali yang awak wajib laksanakan. Laporan amali ni mewakili kumpulan. Jadi setiap kumpulan mesti ada laporan amali. Jadi macam mana nak hasilkan laporan amali? Laporan amali format laporan amali telah saya kongsikan dalam grup Telegram. Jadi awak boleh buka laporan amali dalam grup Telegram, kemudian boleh pindah kepada laptop ataupun desktop ke dekat rumah awak, kemudian awak boleh type lah. Okey, untuk laksanakan laporan amali ni mudah sahaja. Okey, mudah sahaja. Kenapa saya kata mudah? Sebab format telah saya sediakan. Jadi saya nak kongsi lah sini, nak kongsi berkenaan dengan laporan amali. Okey, saya nak present laporan amali. Okey, boleh nampak tak laporan amali yang saya kongsikan? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, boleh. Nampak. Okey, very good. Kalau nampak, ini adalah laporan amali yang saya telah serahkan kepada awak di dalam grup Telegram. Okey, kita punya grup. Jadi apabila awak buka je laporan amali, inilah laporan amalinya yang awak kena buat. Jadi macam biasalah laporan amali ni format dia, kalau awak buka, dia mesti ada muka surat hadapan, cover. Jadi cover ni, nama ni tolong tulis nama kumpulan kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C sampailah kumpulan F. Nama adalah nama kumpulan. Nombor pendidikan, okey. Tok ketua tolong taruh nombor pendidikan dia lah. Tok ketua. Kelas 2B dah ada, tak perlu. And then perkara saya dah masukkan. Kemudian tarikh, tolong masukkan tarikh. Nak taruh tarikh bila awak siap tu lah. Kemudian pensyarah. Pensyarah tu saya lah tu. Okey. Apabila bahagian hadapan, muka surat hadapan telah siap, kemudian awak tekan next page. Okey, siapa ada buka mic tu? Dah ada gangguan sikit dah gangguan bunyi angin. Okey. Jadi page yang kedua adalah berkenaan dengan objektif, alatan tangan yang digunakan dan juga langkah-langkah keselamatan. Untuk objektif, awak tak perlu nak tulis, memang dah ada objektif tertulis di situ. Untuk langkah-langkah keselamatan pun dah ada tertulis di situ. Sekarang ni tugas awak cuma mudah saja, iaitu senaraikan alatan-alatan tangan yang telah digunakan. Ya, saya. Untuk lihat alatan tangan yang digunakan, tolong tengok balik video yang saya tayangkan tadi. Okey? Jadi awak boleh buka YouTube channel saya and then lihat balik alatan tangan yang digunakan. Saya guna apa tadi? Saya guna bakul, saya guna long nose, saya guna common plier, saya guna apa lagi screwdriver Phillips, screwdriver flat, saya guna socket, bermacam-macam lagi lah alatan tangan yang saya gunakan. Jadi tugas awak perlu isikan semua alatan tangan dan juga special tool yang telah digunakan sebentar tadi dalam video. Okey, seterusnya apabila dah isi bahagian ni, apa yang awak nak buat adalah langkah-langkah kerja.
pemeriksaan visual ke atas kenderaan. Jadi apabila pemeriksaan visual ke atas kenderaan, jadi awak kena tengok nombor kenderaan, nombor chassis kenderaan, nombor enjin, perbatuan jenama kenderaan. Jadi sekarang ni saya nak bertanya kepada awak lah, awak berada di college ataupun masih berada di rumah? Rumah kan? Sebab kita buat PKP kan? Jadi, jika ada berada di rumah, tolong lihat kepada kenderaan masing-masing. Okey, di rumah sana, tolong cari nombor pendaftaran kenderaan, tolong cari nombor chassis kenderaan, nombor enjin, kemudian perbatuan, okey, ataupun dia punya mileage, kemudian jenama kenderaan. Tolong isilah bahagian sini. Kereta awak sendirilah, kereta mak ataupun ayah awak. Okey, tolong isi. Tolong lihat dekat kereta, tolong isi bahagian sini. Kalau dah siap isi, kemudian bolehlah pergi ke nombor 1.1, iaitu pemeriksaan komponen luaran steering. Okey. Arahan, pelajar dikehendaki untuk melaksanakan pemeriksaan secara visual ke atas wheel hub roda hadapan dan belakang berdasarkan arahan daripada pensyarah dan lengkapkan jadual di bawah. Okey, ini awak perlu lihat awak punya kenderaan di rumah awak. Okey, roda hadapan kanan. Kita nak check sama ada dia punya wheel hub tu okey tak okey berdasarkan kepada bunga tayar juga kan, bunga roda kita. Kita kena check dulu. Okey, kita check roda hadapan. Okey, bunga dia macam mana? Kalau bunga dah okey, okey. Satu lagi, tolong check yang saya tunjuk tadilah. Pegang roda atas, pegang roda bawah dan goyang-goyangkan roda. Okey, pegang roda atas, pegang bahagian bawah, goyang-goyangkan roda. Kalau roda bergoyang, roda bergerak, menunjukkan yang kereta awak sekarang telah mengalami kerosakan ke atas dia punya wheel hub. Roda hadapan kanan, roda hadapan kiri, roda belakang kanan, roda belakang kiri. Jadi awak perlu pegang bahagian atas roda, pegang bahagian bawah roda, goyang-goyangkan. Kalau bergoyang bermaksud kereta awak perlu untuk ditukar dengan bearing yang baru. Boleh faham no? Untuk 1.1 Okey, 1.1 tolong check dia punya wheel bearing. Okey, dan bunga tayar. Bunga tayar tu check macam tu sahajalah, tak perlu teruk-teruk. Tapi yang paling penting check dia punya bearing. Okey ke tak okey? Nak check bearing macam mana? Pegang atas, pegang bawah, goyang. Okey, pegang atas, pegang bawah, goyang. Ataupun awak boleh pegang roda tersebut dan putarkan roda tersebut. Dengar bunyi dia macam mana. Okey, ada sebarang persoalan dekat sini? Kalau tak ada, bermaksud awak faham lah tu. Okey. Seterusnya adalah nombor 2. Okey, nombor 2. Nombor 2, menanggalkan hub roda hadapan independent suspension system. Arahan, pelajar dikehendaki untuk menanggalkan sistem gantungan belakang. Okey, sistem gantungan belakang lah pula. Itu saya tak betulkan. Sebenarnya arahan pelajar dikehendaki untuk menanggalkan hub roda hadapan berdasarkan buku manual ataupun berdasarkan arahan daripada pensyarah. Jadi berdasarkan daripada video yang saya kongsikan tadi, awak kena explain lah one by one. Saya tak mahu awak tulis terlalu detail lah. Okey, contoh yang paling mudah adalah 2.1. Ini contoh 2.1. Okey, pastikan kenderaan berada pada tempat yang selamat dan rata. Kemudian apa yang nak buat? Okey, pasangkan kenderaan dengan protection kit seperti fender cover. Letakkan wheel choke pada bahagian roda belakang. Longgarkan nut roda, jack kenderaan dan letakkan safety stand. Okey, awak kena taruh satu-satu lah. Untuk tanggalkan yang lain tu cuma tulis saja seperti okey, tanggalkan bahagian absorber, tanggalkan bahagian brake system, tanggalkan bahagian orang kata apa? Tanggalkan bahagian tie rod end dan tanggalkan bahagian lower arm. Untuk bahagian seperti brake system, seperti absorber, seperti tie rod end, awak tak perlu nak buat penjelasan yang panjang lebar. Cukup sekadar tulis tanggalkan absorber system, tanggalkan brake system, tanggalkan tie rod end ball joint. That's all. Tak perlu nak kata guna skru tu, tak perlu nak kata guna soket, tak perlu. Just yang tu saja. Sebab kita fokus kepada kepada wheel hub. Jadi apabila nak buat penerangan pada wheel hub, baru kita nak lihat yang secara khusus. Boleh faham tak boleh faham? Faham lah tu kan. Okey,
Sebelah kanan ni kalau awak lihat, saya dah ada sediakan gambar berkenaan dengan bagaimana untuk tanggalkan WIHAP dengan menggunakan puller. Sekiranya dekat bengkel kita tak ada hydraulic compressor. Okey, hydraulic compressor machine. So kita guna puller. Okey, puller ni bergantunglah kepada jenis kenderaan. Ada yang boleh guna, ada yang tak boleh guna. Macam kat bengkel kita, saya rasa puller ni memang tak wujud. Okey. Okey. Nombor 2, kemudian nombor 3, merombak wheel hub bearing. Okey, untuk merombak wheel hub bearing ni berdasarkan pada puller ni lah. Yang ni susah sikit lah sebab kita tak buat. Kita tak ada benda tu, kita tak buat. Jadi susah sikit nak cerita. Jadi saya berharap kepada student untuk dapatkan maklumat daripada internet macam mana untuk tanggalkan ataupun untuk pisahkan, okey, dia punya wheel hub daripada dia punya knuckle. Okey, dapatkan maklumat daripada internet, kemudian isikan ke dalam laporan amali bagaimanakah kaedah untuk memisahkan wheel hub dari steering knuckle. Okey, boleh ha? Okey, seterusnya next. Okey, kemudian awak kena terangkan nombor 4, langkah kerja memasang pula bearing wheel hub, kemudian langkah kerja memasang semula wheel hub pada kenderaan. Seterusnya adalah melaksanakan kerja 5S. Seterusnya adalah berkenaan dengan laporan status kerosakan komponen. Okey, yang ni awak kena refer pada kereta awak lah. Kalau kereta awak pegang roda atas, pegang roda bawah, goyang-goyang tak bergoyang, bermaksud tiada kerosakan. Bila tiada kerosakan, apa awak nak perlu buat? Awak tulis sini nama komponen wheel hub bearing, status komponen baik, status kerosakan tiada kerosakan, saranan tiada saranan. That's all. Itu sahaja. Boleh faham kot no? Okey. Itu berkenaan dengan laporan amali. Ada sebarang persoalan berkenaan laporan amali? Ada sebarang persoalan nak tanyakan kepada saya? Ada, ada. Tak ada? Semua faham tak? Ada, Cik. Ya? Okey, tak ada. Tak ada. Okey, jadi bila tak ada, kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit ni. Jadi saya nak minta tolong lah. Saya nak minta tolong betul-betul kat awak. Tolong onkan awak punya kamera. Boleh tak? Kita nak sekarang ni, kita nak bertentang mata. Yang mana belum tutup aurat tu, tutuplah aurat dulu kan. Okey. Bagus. Tu dia Muhammad Fahrul ada kat rumah tu. Kan? Okey. Mana ni Raja? Muhammad Aidil Putra. Okey, Muhammad Arif. Atas motor Muhammad Arif. Be careful Muhammad Arif Faiz ada kat mana Faiz? Awak sedang terang kan Muhammad Arif? Okey, Muhammad Faiz. Okey, ada siapa lagi yang tak ada kat sini? Laila. Siapakah itu Laila? Muhammad Azrul Hakimi. Mana Muhammad Azrul Hakimi? Susahnya lah nak minta tunjuk muka ni. Anwar dah. Handsome Anwar ni. Aidil Putra. Okey. Sihat semua no? Sehat je, sehat. Alhamdulillah sihat. Okey, nak Cik sihat ke? saya lah macam ni lah kan. Sihat je lah. Ya. Apa dah Danesh? Kuat sikit dia tak dengar. Malu nak buka kamera. Biasa. Dia dalam Google Meeting ni dia malu, tapi bila kat luar tu dia tak malu. Kan? Okey, jadi penjelasan yang saya buat tadi awak faham Penjelasan video awak faham Agak sukar secara online ni. Agak sukar nak running kelas secara online. Sebab awak dekat rumah. Okey, macam ni. Kalau dah tak ada saya dengar balik suara saya dalam Google Meet lah. Okey, kalau dah tak ada apa-apa. Okey, kalau double, Cik bunyi double. itulah bunyi double. Kalau dah tak ada apa-apa, saya nak maklumkan pada awak lah ni.
InsyaAllah pada minggu hadapan awak akan dilaksanakan pencerapan khas. Bermaksud kelas saya akan dicerap oleh pensyarah yang lain. Jadi apabila pencerapan berlaku, saya kalau bolehlah saya nak semua join kelas lah. Saya nak semua join kelas. Sebab selepas pencerapan dilaksanakan ke atas saya, pelajar pula akan dicerap. Pelajar pula akan dicerap. Ini awak harus tahulah. Pelajar akan dicerap. Pelajar akan mencerap saya lah. Jadi sewaktu saya mengajar, Encik Zaki akan masuk lah dalam kelas kita dan akan lihat macam mana kelas akan dikondak lah, akan dihandle, dan dia akan lihatlah penglibatan student di dalam kelas bagaimana. Jadi saya berharap semua pelajar ada join kelas, nanti akan join kelas, saya akan beritahu tarikh. Saya harap semua pelajar akan join kelas saya dan tak skip lah, dan kalau boleh bagi kerjasama yang sepenuhnya lah. Jangan macam ni, tengok ni kan, jangan macam ni, tanya pun lambat nak menjawab, suruh tunjuk muka pun tak mau tunjuk. Padahal kita bertemu setiap hari dah dulu kan. PKP ni yang kita tak bertemu ni dalam online ni. Saya tak apa suka sangat online ni. Kenapa? Susah nak mengajar. Kan? Sebab awak pasang telefon, taruh online, letak telefon kat situ, kemudian awak pun hilang entah ke mana. Kan? Ada 2-3-4 orang yang buat macam tu. Jadi apa maklumat pun dia tak dapat. Jadi macam mana saya nak buat? Last kali saya rekod, saya rakamkan dalam video, kemudian saya share dekat YouTube supaya awak boleh lihat semula proses kita, proses PMP kita. Okey, kalau dah tak ada apa-apa persoalan, saya beranggapan yang awak dah benar-benar faham, dan saya pun tak mau bertanya soalan dah di dalam online ni, sebab nanti susah untuk mendapat respon semula daripada awak lah kan. Kemudian ada masalah dengan speaker dan sebagainya. Jadi saya beranggapan awak faham. Jika awak bermasalah, tak faham dengan kelas yang saya running hari ni, awak boleh DM saya lah, direct message dekat saya, atau ataupun boleh terus call saya, ataupun boleh kemukakan persoalan di dalam Telegram group kita lah, ataupun dalam channel YouTube saya. Awak boleh tulis komen di bawah apa yang awak tak faham. InsyaAllah saya akan boleh terangkan. Saya cuba akan terangkan termampu bagi saya. Okey, kalau dah tak ada apa-apa, jadi kita bersurai terlebih dahulu. Sebelum tu dekat sini ada berapa orang pelajar? Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11 orang pelajar. Semua telah saya rekodkan, dan ini sajalah pelajar yang hadir ke kelas saya pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula di lain waktu dan di lain hari. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara semua. Okey, saya leave dulu meeting Okey, bye bye. Terima kasih. Yes. Okey, sama-sama. Yuk, Kayu.